Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zulhelmi bin Razali. Nombor metrik BB1911 0966. Malaysia merupakan negara yang terkenal dengan berbilang bangsa sejak kemerdekaan 31 Ogos 1957. Inilah yang menjadikan resepi dan pemakin ke arah pencapaian kejayaan negara. Rakyatnya hidup dalam suasana aman dan sentosa bersama-sama arus pembangunan ekonomi yang pesat. Keamanan inilah yang memberikan imej yang positif kepada negara sehingga ke hari ini. Masyarakat Melayu, Cina dan India majoritinya menetap di semenanjung Malaysia, manakala di Sabah Sarawak pula kebanyakan ini didominasi oleh kaum Dusun, Suluk, Iban, Bidayu, Murut dan sebagainya. Suku kaum Suluk merupakan suku kaum yang majoritinya terdapat di bahagian pantai timur Sabah, iaitu dari kawasan Kudat sehinggalah Tenggara Tawau. Dari segi istilah, kaum Suluk merupakan kaum Tausuk, iaitu kaum yang didominasi di Kepulauan Suluk. Dari segi bahasa pula, Suluk berasal daripada istilah tasawuf yang bermaksud orang yang menyibukkan dirinya dengan zikrullah di satu tempat tertentu. Meskipun kaum Suluk telah menetap di negeri Sabah selama beratusan tahun, namun mereka masih mengamalkan adat yang sama seperti kaum Suluk yang berada di Kepulauan Suluk. Masyarakat Suluk ini telah menetap selama ratusan tahun, sama seperti masyarakat lain seperti dusun, bajau, sungai dan sebagainya. Seperti yang kita sedia maklum, setiap kaum yang berada di negara kita ini mempunyai adat mereka sendiri. Kaum Suluk merupakan kaum yang terkenal dengan kepelbagaian adat. Oleh itu, kami telah memilih tajuk kajian, iaitu adat kelahiran dan kematian kaum Suluk di Sabah. Oleh itu, kami akan mengupas secara lebih lanjut tentang adat semasa kelahiran dan kematian kaum Suluk di negeri Sabah. Sekian, terima kasih. Sejahtera saya ucapkan kepada semua, saya Elena Rizalti 053. Pada hari ini saya akan membentangkan populasi masyarakat Suluk di Sabah. Kaum Suluk terdapat di sebelah bahagian pantai timur Sabah, yaitu dari utara ke Kudat hingga ke Tenggara Tawau. Mereka juga merupakan penduduk asal di Sabah. Menurut kajian, masyarakat Suluk ini adalah tergolong dalam rumpun Melayu seperti Melayu Brunei, Melayu Arab, Melayu Banjar dan juga Melayu Jawa. Bangsa Tausuk merupakan masyarakat Suluk Filipina di Kepulauan Sulu yang terpisah dari perhubungan, dan cara hidup ini tidak berbeza dengan masyarakat Melayu Suluk di Sabah. Masyarakat Suluk telah berada di kawasan Sabah sejak ratusan tahun lagi bersama dengan masyarakat lain di Sabah seperti Bajau, Sungai, Dusun dan juga Murut. Masyarakat Suluk sering berhijrah pada zaman dahulu, dan populasi mereka yang sedikit itu disebabkan oleh peperangan yang kerap berlaku. Masyarakat Suluk berada di bahagian tenggara Sabah, terutama sekali di bahagian Tawau. Disebabkan oleh perkawinan campur, masyarakat Tidung di perkampungan nelayan ataupun Tawau lama tidak lagi wujud sebagai Suluk asli. Kini mereka dikenali sebagai masyarakat Melayu di Tawau. Hal ini demikian kerana masyarakat Suluk bertutur dalam bahasa Melayu, mengamalkan adat budaya Melayu sejak turun-temurun lagi. Selain itu, masyarakat Suluk lebih banyak di Lahad Datu dan juga Sandakan. Menurut kajian, Lahad Datu dan juga Sandakan mempunyai penduduk masyarakat Suluk yang tertinggi di Sabah. Sebagai contoh, menurut Jabatan Perangkaan Negara 2010 dalam Wan Syawaludin 2013, jumlah suku Suluk yang ada ialah seramai 79.205 orang. Masyarakat Suluk di Sabah di daerah Sandakan ialah sebanyak 22.290 orang, di Kota Kinabalu 11.412 orang, dan Ladatu 10.709 orang. Masyarakat Suluk di Sabah ialah masyarakat yang lama berada dalam Sabah. Hal ini dapat dibuktikan dalam kajian-kajian yang lalu menunjukkan mengenai sejarah awal di Sabah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang adat kelahiran masyarakat Suluk di Sabah. Adat merupakan satu peraturan yang sudah diamalkan sejak dahulu kala dan berlaku secara turun-temurun di dalam sesebuah masyarakat. Suku kaum Suluk mempunyai banyak adat resam yang
mereka masih kekalkan sehingga hari ini. Masyarakat Suluk juga mempunyai keunikan dalam adatnya seperti adat kelahiran dan adat kematian. Secara umumnya, adat kelahiran masyarakat Suluk mempunyai persamaan dengan adat kelahiran masyarakat Melayu. Saya akan menerangkan tentang adat sebelum kelahiran dan adat selepas melahirkan bayi yang diamalkan oleh masyarakat Suluk. Adat sebelum kelahiran yang sering dilakukan oleh masyarakat Suluk adalah mematuhi pantang larang kehamilan. Masyarakat Suluk amat mementingkan pantang larang ketika hamil karena ingin mengelakkan berlaku sesuatu yang bahaya terhadap ibu yang sedang mengandung. Selain itu, melenggang perut juga merupakan salah satu adat sebelum kelahiran yang sering dilakukan oleh masyarakat Suluk. Amalan ini dilakukan oleh wanita yang bakal melahirkan anak sulung mereka ketika berusia 7 bulan. Tujuan amalan tersebut adalah untuk menjauhkan malapetaka dan segala bahaya terhadap ibu yang mengandung yang akan melahirkan anak mereka. Selain itu, masyarakat Suluk di Sabah juga turut mengamalkan adat selepas kelahiran seperti memberi azan atau iqomat kepada bayi yang baru lahir. Kebiasaannya memberi azan atau iqomat ini dilakukan oleh bapa kepada bayi tersebut. Azan akan dilakukan di sebelah telinga kanan bagi bayi lelaki, manakala iqamah pula akan dilakukan di telinga kiri bagi bayi perempuan. Namun ada juga yang memperdengarkan azan dan iqamah di kedua-dua telinga sama ada bayi tersebut merupakan bayi perempuan ataupun bayi lelaki dengan menghadap ke arah kiblat. Assalamualaikum, saya Farah Erisha Dainia binti Awang Jaludin, BS 19161120. Hari ini saya akan menyambung tentang adat kelahiran, iaitu adat selepas kelahiran. Pertama sekali iaitu menanam uri. Masyarakat Suluk, mereka akan menanam uri pada hari kelahiran bayi itu juga, bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, haruslah mempercepatkan proses menanam uri tersebut. Apabila seorang ibu bersalin, uri yang keluar bersama-sama bayi tidak boleh dibuang begitu sahaja. Uri tersebut haruslah dibersihkan terlebih dahulu. Uri tidak boleh ditanam tepat pada 12,5 hari kerana dipercayai anak itu akan bersifat degil. Uri juga biasanya ditanam di pintu jalan bersama-sama asam, garam, jarum, buku dan pensel supaya anak menjadi rajin belajar dan menjadi murid yang pintar menurut kepercayaan masyarakat Suluk. Seterusnya, pantang larang. Pantang larang menurut masyarakat Suluk adalah bakal ibu tersebut tidak dibenarkan sama sekali menunggu melintasi tempat-tempat yang dianggap kurang baik dan kurang bersih. Bayi yang baru lahir juga tidak dibenarkan untuk keluar rumah kerana dipercayai tenaga dan persekitaran di luar itu tidak baik untuk bayi tersebut. Selain itu, kenan dipercayai boleh terjadi akibat daripada perbuatan membunuh atau menyeksa binatang ataupun ketika melakukan perbuatan bersifat membunuh atau menyeksa, seseorang individu itu mungkin terlupa akan dirinya sedang mengandung. Kerana perbuatan kenan ataupun menyiksa atau membunuh haiwan dipercayai anak yang bakal dilahirkan akan menjadi cacat dan kurang sifat. Akhir sekali, bagi adat kelahiran, adat mak timbang.
Adat mak timbang ini berarti melakukan timbangan anak yang baru dilahirkan di atas buayan bersama-sama keperluan lain semasa mak timbang dijalankan. Adat mak timbang ini bertujuan untuk menolak perkara yang tidak diingini daripada berlaku ke atas bayi yang baru lahir tersebut. Mak timbang mempunyai erti lain, yaitu bermaksud upacara naik ayun. Upacara naik ayun ini sama seperti bagi masyarakat Melayu, yaitu upacara cukur jambul. Alat yang digunakan dalam adat mak timbang ini yaitu sebatang penumbuk padi yang dijadikan sebagai batang penimbang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Senina Jimmy akan membentangkan tentang adat kematian kaum suluk di Sabah. Kematian adalah sesuatu yang pasti untuk setiap individu. Dalam masyarakat suluk, cara pelaksanaan penguburan yang betul akan mempengaruhi imbalan yang diterima oleh si mati di akhirat. Maka dengan itu, si mati harus dikebumikan dengan baik, yaitu selaras dengan kepercayaan adat dan agama. Proses pertama ialah proses usungan. Usung benda atau alat yang digunakan untuk mengangkat jenazah. Manakala usungan bermaksud cara atau kaedah yang digunakan untuk mengangkat jenazah. Keluarga atau kaum kerabat akan mengambil bahagian untuk mengangkat jenazah sambil membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Proses seterusnya ialah proses mak jaga-jaga. Mak jaga-jaga ialah proses menjaga jenazah sebelum acara penguburan dilakukan. Acara ini dilakukan untuk mengelakkan sebarang bencana sepanjang tempoh kematian, yaitu selama 7 hari selepas kematian. Dalam acara ini, ia juga bertujuan untuk memberikan sedekah kepada si mati dengan bacaan Al-Quran dan juga sebagai penghormatan terakhir untuk si mati. Seterusnya ialah bakai bakayan. Bakai bakayan yang bermaksud tempat tidur si mati, di mana rihanan atau tikar tempat baringan si mati akan diletakkan sepasang tilam, bantal, dan makan minum yang dipercayai akan dinikmati oleh si mati ketika pulang ke rumah. Hidangan makanan itu sebenarnya dihidangkan kepada jemaah dalam majlis tahlil tersebut. Seterusnya ialah pelaksanaan kenduri. Kenduri bermaksud majlis kesyukuran, di mana majlis ini diadakan untuk membaca tahlil sempena memperingati si mati. Ia juga turut memberikan sokongan moral dari segi mental dan emosi kepada keluarga si mati. Dan acara ini selalu dilakukan semasa hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40 dan seterusnya ialah perasapan. Perasapan dihasilkan dengan kemenyan, di mana bau wangi darinya dianggap sebagai rahmat atau simbolik kepada sesuatu upacara. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sangat menyukai wangi-wangian. Oleh itu, kemenyan bukan benda mistik atau untuk upacara tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Syaira binti Ong Putra, nomor metrik BA 1911066. Baiklah, saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Secara keseluruhannya, adat kelahiran dan juga kematian merupakan norma kehidupan bagi seluruh masyarakat di bumi ini, tidak kira agama, bangsa maupun darjat. Kelahiran merupakan anugerah daripada Tuhan dan merupakan kitaran kehidupan manusia, manakala kematian juga merupakan kitaran hidup namun bukanlah bencana, tetapi proses ataupun lumrah kehidupan yang pasti akan dilalui oleh semua insan yang bernyawa. Di samping itu, masyarakat haruslah menghormati kepercayaan dan juga budaya individu lain meskipun bertentangan dengan kepercayaan sendiri. Seperti yang kita lihat, budaya dan juga adat kematian maupun kelahiran masyarakat suluk di Sabah mempunyai maksud-maksud tertentu, sama ada tersurat maupun tersirat. Apabila diteliti dengan lebih mendalam ataupun difahami dengan lebih mendalam tentang adat kelahiran dan juga kematian masyarakat suluk ini, kita akan mendapati bahawa upacara kelahiran yang dilakukan oleh mereka adalah untuk mengalu-alukan ataupun menjemput kedatangan baharu ataupun kehidupan baharu. Manakala adat kematian yang dilakukan pula adalah supaya keluarga si mati dapat melupakan kesedihan tentang kehilangan orang yang tersayang ataupun anggota keluarga.
Namun demikian, apabila kita melihat dengan lebih dekat ataupun mendalami, maksud yang tersirat adalah ia merupakan sebagai satu bentuk iktibar kepada seluruh anggota masyarakat supaya menerima bahawa kematian adalah satu takdir dan juga fitrah yang pasti akan dilalui oleh setiap insan yang bernyawa. Baiklah, daripada adat kelahiran dan kematian ini, kita dapat belajar bahawa kehidupan baru haruslah diraihkan supaya dapat membentuk seorang insan yang lebih baik, manakala kematian pula kita haruslah menerima bahawa kematian setiap orang yang telah pergi, setiap orang yang telah meninggalkan kita tidak akan kembali lagi. Dan manusia ataupun insan-insan yang masih hidup haruslah meneruskan kehidupan seperti biasa meskipun harus menelan pahitnya sebuah kehilangan. Sekian dan terima kasih.